Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif dan ini Niaga Awani. Jabatan Perkhidmatan Awam dan Pemberolehan Kanada pada Selasa menamatkan kontrak penyumberannya dengan Supermax Corporation Berhad susulan dakwaan penggunaan buruh paksa terhadap pengeluar sarung tangan getah itu. Negara itu menghentikan import sarung tangan getah daripada Supermax pada November tahun lepas selepas membuat keputusan untuk menentukan langkah seterusnya susulan laporan audit terhadap amalan buruh syarikat tersebut. Menurut kenyataan jabatan itu kepada Reuters, berdasarkan keseriusan dakwaan itu dan jangkaan garis masa bagi keputusan audit akhir, Kerajaan Kanada telah memutuskan dan Supermax Healthcare Canada bersetuju untuk menamatkan dengan persetujuan bersama dua kontrak sedia ada bagi bekalan sarung tangan nitril. Supermax Healthcare Canada pada Oktober 2021 mengesahkan memandangkan dakwaan umum amalan buruh paksa itu, Supermax Corp telah mendapatkan khidmat syarikat bebas untuk menjalankan audit menyeluruh ke atas operasinya mengikut petunjuk buruh paksa Pertubuhan Buruh Antarabangsa. Susulan dakwaan yang sama pada awal Januari 2021 terhadap pengeluar sarung tangan Malaysia itu, Jabatan Perkhidmatan Awam dan Pemberolehan Kanada meminta 6 pembekal sarung tangan di Malaysia termasuk Supermax Healthcare Canada untuk menyediakan maklumat mengenai proses kajian daya maju dan langkah-langkah mitigasi yang dilaksanakan untuk memenuhi tanggungjawab hak asasi manusia dan buruh sejagat mereka. Ini termasuk butiran terperinci mengenai bagaimana mereka mengenal pasti, mencegah, mengurang dan menambah baik berhubung hak asasi manusia dan memastikan amalan tersebut dilaksanakan bagi memastikan pelindungan pekerja dalam rantaian bekalan mereka. Seterusnya, kerajaan yakin pertumbuhan ekonomi negara yang diunjurkan sekitar 5.5 hingga 6.5% pada tahun ini mampu dicapai dipacu oleh indikator-indikator positif termasuk pengurangan jumlah penganggur. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata bilangan penganggur pada November 2021 menunjukkan trend menurun selepas mencatatkan seramai 694,400 orang berbanding 705,000 orang pada Oktober 2021. Menurutnya, indikator lain seperti Indeks Pengeluaran Perindustrian IPP negara yang meningkat 9.4% tahun ke tahun pada November 2021 dipacu oleh peningkatan dalam Indeks Pembuatan, Elektrik dan Pelombongan. Malah katanya bagi tempoh sama, jualan perangan borong dan runcit Malaysia mencatatkan paras tertinggi iaitu 7% tahun ke tahun kepada RM118.1 bilion yang mengatasi paras bulan sebelumnya sebanyak RM116.2 bilion. Tambahnya bagi tempoh 9 bulan pertama 2021, keluaran dalam negara kasar KDNK meningkat 3% tahun ke tahun manakala unjuran kerajaan bagi keseluruhan tahun tersebut adalah sekitar 3 hingga 4%. Peruntukan bantuan pembiayaan Mikro Bank Simpanan Nasional BSN kepada mereka yang terkesan banjir baru-baru ini dinaikkan kepada RM150 juta berbanding RM100 juta sebelum ini. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata peruntukan menerusi pembiayaan peribadi BSN MyRinggit banjir tersebut dinaikkan kerana mendapat sambutan baik daripada peminjam yang terjejas. Ujarnya, peminjam terjejas boleh membuat pinjaman sehingga RM10,000 dengan 0% faedah dan moratorium 6 bulan. Pada Disember lepas, BSN menawarkan pembiayaan peribadi BSN MyRinggit banjir yang dinaikkan kepada RM10,000 berbanding RM5,000 sebelum itu. Ia menawarkan kadar 0% untuk tempoh pembiayaan 3.5 tahun termasuk moratorium 6 bulan pertama ke atas pembayaran ansuran bulanan yang terbuka kepada mangsa banjir di seluruh negara. Selain itu, Tengku Zafrul berkata mangsa banjir juga menerima moratorium pinjaman kenderaan, rumah dan kad kredit daripada semua bank bagi menangguhkan pinjaman mereka. Seterusnya, sejumlah 74,285 atau 64.1% ketua isi rumah KIR yang terkesan banjir monsun Timur Laut gelombang pertama telah menerima bayaran bantuan wang ehsan BWI setakat ini. Menurut Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dalam kenyataan pada Selasa, baki 36,639 ketua isi rumah lagi masih dalam proses pembayaran. Bagi banjir gelombang kedua, sejumlah RM5.792 juta atau 54.4% bantuan wang ehsan telah diagihkan. Sementara seramai 4,891 KIR yang terkesan bencana banjir gelombang kedua masih belum terima agihan BWI. Menurut NADMA, peruntukan sejumlah 124,500
RM124,504,000 bagi agihan BWI juga telah disalurkan kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri. Kenyataan itu turut maklumkan sejumlah RM25 juta telah diperuntukkan bagi bantuan pembelian keperluan asas kepada unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri. Dan di bawah bantuan ini, setiap ketua isi rumah akan menerima RM2,500. Seterusnya, sektor pelancongan kesihatan negara dianggarkan menjana sebanyak $240 bilion menjelang 2025. Unjuran ini didedahkan Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Pelancongan Kesihatan Malaysia MHTC Muhammad Daud Muhammad Arif. Menurut beliau, industri pelancongan kesihatan sangat besar dan potensinya untuk menjana sumber keuangan buat negara akan meningkat dari tahun ke tahun. Malaysia sendiri, jelas beliau, sudah mengenal pasti pelancongan kesihatan sebagai satu sektor yang boleh meningkatkan pendapatan kepada negara. Ini terutama dari segi perkhidmatan ekspor, dengan Malaysia dijangka mengimbangkan ekspor perkhidmatan dan juga ekspor barangan. Jelasnya, daripada jumlah pendapatan yang dijana menerusi sektor berkenaan, negara-negara lain juga kini membangunkan sektor pelancongan kesihatan masing-masing dan Malaysia tidak mahu ketinggalan. Muhammad Daud berkata sektor tersebut tidak boleh ditutup sepenuhnya bagi mengelak pelancong kesihatan dari luar negara hilang kepercayaan terhadap sistem kesihatan di Malaysia. Ia juga bertujuan mengekalkan momentum sektor tersebut dalam merawat pesakit dari negara lain. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.